Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, Bakar Menteri, program yang diadakan oleh YB Rafizi ya untuk menjemput khususnya penyokong-penyokong daripada Perikatan Nasional, pemimpin-pemimpin, ahli parlimen, cyber trooper seperti Papa Gomo, Cikgu Bat. Ya, tapi apa yang berlaku sahabat semua? Ya, hari ini sudah masuk program yang ketiga atau keempat kalau tak silap ya. Tetapi YB Rafizi menyatakan dia telah menjemput ya, dia tidak berhenti untuk menjemput salah satu ataupun siapapun daripada pihak Perikatan Nasional ya untuk bersemuka dengan beliau untuk membakar menteri. Tapi apa yang berlaku sahabat semua, nampaknya pembangkang ini masih pengecut sahabat semua, tidak berani untuk berdepan bersemuka dengan YB Rafizi Ramli. Mereka lebih selesa ya berada di belakang kamera mereka sendiri untuk ya menabur fitnah, untuk menembak, untuk menyerang, mengkritik YB Rafizi Ramli. Tapi apabila berdepan, mereka rupanya menjadi seperti tikus yang melarikan diri sahabat-sahabat semua. Tidak berani bersemuka sahabat semua. Ini yang berlaku. Akhirnya hari ini YB Rafizi Ramli berdepan dengan seorang individu yang terkenal juga di sosial media, khususnya di YouTube ya. Beliau juga seorang businessman dan juga boleh dikatakan pakar ya dalam berkaitan dengan financial, keuangan sahabat-sahabat semua. Saya sangat tertarik dengan pencerahan beliau berkaitan dengan pencen ya pada 1 tahun yang lalu ya, apa kebaikan, apa keburukan dinyatakannya. Jadi sahabat semua, hari ini saya mau kita mendengar YB Rafizi Ramli berdepan dengan satu soalan panas daripada Faiz ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini dan soalannya dan juga jawapan padu daripada YB Rafizi Ramli. So, I have a company and kita orang dah start bayar SST this year lah. When we started about a year ago, belum lagi, dia kena ada threshold. Okay, which is nice. Tapi my finance team mengadu lah yang pelaksanaan SST ni memang agak mengeluarkan dan information dia daripada satu pihak pihak yang collect SST is custom. Penerangan dia agak lemah, terutama sekali bila bulan Mac ni nak naikkan service tax tu 8%, membuatkan orang marah. Kenapa benda boleh berlaku? Sebenarnya service SST ni, sales and service tax ni bukan benda baru. Betul? Ia satu cukai yang dah ada lama kan, dan memang proses dia daripada 1 tahun ke 1 tahun. Semasa belanjawan, kerajaan berhak menentukan bidang ataupun jenis perkhidmatan atau barang mana yang sekarang tertakluk pada cukai. Sekarang ada 15 saya daripada tak 12 jadi 15. 15 dia tambah 3 yang betul, 12 jadi 15. Dan berapa kadarnya. Jadi dia bukanlah sesuatu perkara yang berlaku semasa kerajaan perpaduan ini. Yang ini dah memang berlaku daripada dulu kan. Jadi bagi saya dia bukan soal perkara baru, dan juga daripada perspektif kerajaan dan juga custom jugalah. Memang akta itu dah ada daripada dulu, dan mana-mana syarikat bila dia telah mencapai syarat-syarat mula perlu membayar cukai jualan dan juga perkhidmatan, kena bayarlah kan SST. Cuma persoalan dia sekarang ialah, kalau orang tanyalah kenapa perlu dinaikkan cukai 2% ataupun kenapa perlu ditambah 3 lagi perkhidmatan baru yang masuk kan. Kerana pilihannya ialah ada ramai orang akan katalah lebih baik buat GST dan sebagainya kan. Sebaik yang mungkin kita hanya ingin mencukai kumpulan yang paling kecil. Kalau kita buat GST, ke semua 30 juta rakyat Malaysia kena bayar. SST sebelum ini hanya melibatkan sekitar 500,000 syarikat, seingat saya lah. Jadi mana-mana syarikat yang bila ada tambahan 3 bidang perkhidmatan yang baru, maksudnya dia itu menambahkan sedikit lah. Tapi jumlah yang perlu membayar cukai itu masih lagi begitu kecil berbanding jika cukai tidak langsung ini ditukar menjadi GST contohnya kan.
Dan itu pendekatan yang kerajaan buat sekarang. Daripada kita mencukai semua, kita beri tumpuan kepada cukai-cukai ataupun kumpulan-kumpulan yang mana cakupan ataupun coverage of cukai itu adalah terhad kepada kumpulan tertentu. Dalam kes SST ini adalah kepada syarikat-syarikat ataupun pengguna-pengguna yang menggunakan perkhidmatan tertentu, termasuklah saya ingat perkhidmatan profesional seperti yang dibuat oleh Faiz. Okey, YB, betul, YB jawab dari segi perundangan. Macam tadi, SST adalah di bidang kuasa kerajaan untuk naikkan atau turunkan. Nampaknya macam naik lah. Tetapi dari segi business owner kecil-kecil ni lah, it's quite confusing sebab sometimes kita punya business ni adalah beberapa bidang. Kita ada satu kot bidang, tetapi ada beberapa services yang kita bagi. Bidang dia dengan bidang kami maybe tak sama. Bila bidangnya sama, kita tak perlu charge dia SST sebab dia dah bayar kepada klien dia. Tapi kalau bidang yang tak sama, contohlah ya, Financial Faiz ataupun FS Studios membuat satu kot bidang, tapi kami ada dua servis yang kami buat, satu advertising dan satu marketing. Tapi satu sahaja yang boleh dapat pengecualian, satu lagi tak dapat. Jadi dari satu company ni rasa macam bisnes yang kami buat ni sama, tetapi bila bidang kot bidang setiap company yang kita serve ni berlainan, membuatkan My Finance ni rasa macam terkedu. Kenapa yang ni kena bayar padahal servis ni sama saja, cuma kebetulan dia ni maybe adalah contoh EPF contohnya, EPF ataupun sebarang bank. Bidang dia mesti lain daripada kami, tapi yang ini pula agensi. Agensi dengan kami sama, tapi agensi ni serve kepada EPF dan juga bank-bank juga. So kenapa ada ketidakseimbangan tu? Kenapa memilih-milih? Itu belum lagi saya tanya yang kenapa pilih 15 ni. Tapi nanti kita go back to that. Bahaya cakap tu. Lepas ni Jabatan Kastam datang check. Sebab sepatutnya kalau servis itu servis yang sama, kalau ada yang kena semualah. Kan? Tapi ada beberapa cara, contohnya penambahbaikan kepada cara percukaian. Dia spesifik saya ingat kepada advertising. Betul, yes. Advertising basis. Jadi advertising ni spesifik dan peraturan mengenai cukai SST kepada advertising ni saya ingat telah bermula daripada 2019 lagi, kerana ada dua komponen kepada advertising. Satu ialah khidmat yang diberikan oleh firma itu sendiri. Satu lagi ialah pass-through cost. Kan, jadi yang pass-through cost tu contohnya media buy. Kan, media buy memang tak adil lah untuk kutip cukai kerana dia akan berkali-kali kutip cukai. Jadi media buy contohnya dia tak kena SST kerana this is considered as within the same group of service. Betul. Dia hanya pass-through cost kan. Jadi saya ingat peraturan-peraturan ini memang telah ada, dan kalau tengok kepada advertising ada beberapa guidance notes yang dikeluarkan oleh Kastam daripada tahun 2019 lagi untuk mengenal pasti yang mana dikira sebagai pass-through cost, terutamanya dalam satu kumpulan khidmat yang sama. Jadi dia memang saya ingat bagi syarikat-syarikat yang baru layak ataupun dikenakan untuk membayar cukai, I do understand it does take some time to really understand the difference. Tapi niatnya itu sebenarnya juga untuk berlaku adil kepada syarikat-syarikat, because otherwise you would have to pay tax on a pass-through cost kan. Dan I think mana-mana regime tax di dunia ini, it will evolve daripada satu masa ke satu masa. Dan kalau ada kelemahan contohnya kerana dikurang difahami dan sebagainya, I think that's a role yang boleh diperbaiki oleh kerajaan lah. But I think kalau semuanya itu mudah difahami 100%, dia tak adalah juga konsultan. Sebab itulah juga tax consultant semua ada kan. Betul, tapi itu kita boleh cakap pasal efficiency of the running a business in Malaysia. So if lah, kalau benda ni semua adalah lebih jelas dan nyata, bisnes-bisnes kecil walaupun saya kecil, baru setahun setengah, tapi dalam masa beberapa bulan dah start kena bayar the SST. Nampak macam impressive lah, tetapi kami berjaya buat duit
tapi ditarik oleh these red tapes. Red tapes ni kita takut sebab nanti kalau tak bayar nanti kena penalty, so kena minta pengampunan lah. Jadi benda nak cerita sikit lah pasal the next soalan ya. Sebab last week ada pergi a few days ago lah, saya pergi ke sesi libat urus Kongres Ekonomi Bumiputra. So boleh nampak lah participation of Bumiputra companies ni dalam industri adalah amat kecil. Dan salah satu daripada yang I perasan lah, sebab kami adalah company kecil lah, rasa adalah dari segi bantuan yang diberi tu kononnya ada banyak, betul, kita ada data semua kat sini daripada the slides yang dia bagi, tetapi bantuan tu kurang sampai. Kalau kita cakap pasal education dari segi taxing, most of us bukan dari keluarga yang buat bisnes. So memang masuk tu kadang-kadang patutnya buat Sdn Bhd, dia pergi buat enterprise, patut pergi buat enterprise, pergi buat Sdn Bhd, lepas tu dapat Sdn Bhd tak buat benda yang dia patut buat, macam contohnya hantar audit report ke apa ke, tu ramai kena. Maybe boleh dikatakan memang salah dia sebab tak belajar, tetapi kalau kita nak cakap pasal bantuan Bumiputra ni, shouldn't it be more felt, which kami tak rasa lah. Bukan saya seorang lah, tapi dalam program-program yang kami join sekali tu. Dia ialah soal bantuan kepada peniaga dan pengusaha Bumiputra ni. Ini cerita yang telah bermula daripada sebelum merdeka sampai sekarang. Betul. Kan? The fact of the matter is memang banyak jumlah wang rakyat yang telah disediakan untuk membantu ekosistem Bumiputra. Kalau tanya yang bukan Bumiputra, dia akan tanya kenapa menggunakan duit cukai saya untuk bantu Bumiputra, sedangkan saya kalau nak buat apa-apa saya kena buat sendiri. Kan? So I think therefore the balancing tu is important. Kan? Tapi dalam kita menambah baik, dan itu sebab sebahagian daripada kenapa kita bersetuju untuk anjurkan Kongres Ekonomi Bumiputra, kerana kerajaan yang ada sekarang ini menerima hakikat bahawa walaupun berbilion ringgit dibelanjakan setiap tahun, tapi di peringkat pengusaha-pengusaha Bumiputra masih lagi merasakan ia tidak ada kesan ataupun tidak cukup. Kenapa tu? Jadi maksudnya ada kelemahan, maksudnya sasaran itu juga perlu ditambah baik. Malah saya ingat dia juga berpunca daripada expectation yang kita kena harmonikan di antara perniagaan dan usahawan Bumiputra dengan apa yang kerajaan ada. Ini pandangan saya contohnya kan. Sementara kita ada bantuan dan kita nak bantu, dia tidak boleh sampai menjadikan pengusaha Bumiputra itu terlalu bergantung kepada bantuan. Kerana pengusaha Bumiputra kena bersaing dengan yang bukan Bumiputra, terutamanya yang daripada syarikat luar negara. Mereka sebenarnya tidak mendapat bantuan. Jadi oleh sebab itu, banyaknya itu mereka perlu membina keupayaan sendiri. Jadi sementara kita membantu, dia tidak bolehlah sampai dia melemahkan pula perniagaan Bumiputra. Itu yang pertama. So the balance between building capability and providing everything, dari segi modal lah, dari segi latihan sebagainya, itu kita kena berhati-hati. Kelemahan lain juga contohnya ialah kumpulan sasaran. Pandangan saya ialah kalau tumpuan itu sepatutnya diberikan kepada syarikat-syarikat yang kecil dan berdaya saing, yang bantuannya itu adalah dalam bentuk pengupayaan, capability building, bukan sangat dari segi kontrak, dari segi memudahkan capital dan sebagainya. Because I run my own business before. Memanglah seronok kalau yang ini dapat geran, yang itu dapat geran, orang lain kena cari duit sendiri. Tapi kalau jadi peniaga Bumiputra boleh dapat geran 1 juta sana, 500,000 sini kan. Sementara dia bagus untuk kita, tetapi untuk jangka masa yang panjang itu mungkin perkara yang tidak baik. Tapi kalau yang lepas-lepas, selalunya jugalah skim-skim membantu Bumiputra ni kadang-kadang dia terherot juga kepada syarikat-syarikat yang besar, kontrak-kontrak dan sebagainya. Itu yang perkara yang kedua kan. Yang ketiga juga ialah kadang-kadang walaupun niat program-program yang dibuat oleh agensi kerajaan tu baik,
Tapi kalau dia bertindih ataupun dia saling bersaing di antara satu sama lain, akhirnya dia tak sampai. Sebab itu kita masih ada jurang yang besar di antara program dan jumlah peruntukan yang dibelanjakan oleh kerajaan dengan apa yang kumpulan Bumiputera merasakan di bawah kan. Cuma my caution Faiz is this. Kita juga kalau kita jadi kerajaan, kita juga kena berhati-hati kerana whatever is given will never be enough. So you really have to draw parameters around. Jadi kita kena betul-betul objektif tentang kumpulan sasaran, apa dia bentuk nak sampai berapa. Kerana kalau contohnya kita bagi bantuan dan peruntukan yang kita ada tu hanya untuk 10,000 syarikat kan. Yang syarikat yang 12,000, 13,000 tu tetap bakal kata tak sampai, tak merasa dan sebagainya lah. What we want to do is to make sure supaya kalau peruntukan itu X bilion setiap tahun, dia memberi bantuan pengupayaan kepada Y company Bumiputera setiap tahun. Selepas masa tertentu mereka dah boleh berdiri di atas kaki sendiri dan dia tidak lagi berada di dalam sistem yang bergantung kepada bantuan kerajaan, supaya peruntukan itu ada ruang kepada syarikat-syarikat baru. Ini adalah saya ingat perkara-perkara struktur yang bersabit dengan bantuan perusahaan Bumiputera yang perlu diperbaiki. YB, saya adalah salah satu daripada partisipan dalam satu program bawah MOE itself, salah satu agensi yang bantu kami lah. Pendapat saya daripada on the ground adalah kami tahu berapakah konsultan-konsultan dapat. Kami tanya-tanyalah berapa dapat ni untuk buat management consulting untuk kita orang. Tapi duitnya besar. Tapi boleh dikatakan bantuan tu dari segi penyampaian tu boleh dikatakan kalau kami bukan saya seorang, kalau kami berjaya pun it's not really because of the program, tapi because memang kami nak masuk program tu pun dah kena ada company, dah kena ada, dah tunjuklah profitability for the past 2-3 years, tak boleh masuk kosong. Ni bukan untuk program untuk startup. Itu nombor satu yang kami nampak. Nombor dua, kalau kita tengok data ni, pada 3 tahun yang kebelakangan ini, hanya satu daripada 97 syarikat Bumiputera disenaraikan di Bursa Malaysia, maknanya pergi IPO lah. Daripada 97 hanya satu sahaja. Dah berdekad-dekad bantuan diberikan kepada Bumiputera. Tetapi result ni macam gini. Kalau kita tengok data yang sebelum ini pula kalau ini data ni daripada MOE juga sebenarnya ataupun DOSM. Jurang medium income pun makin lama makin besar daripada tahun 1989 sampailah 2002. Bantuan tetap diberi. Kalau tengok bajet pun makin besar lah, bajet-bajet certain agensi kerajaan yang nak bantu Bumiputera ni. Dekat mana silapnya dan apa yang MOE ataupun YB sendiri boleh ubah tentang bantuan. Saya dah cakap daripada segi saya sebagai penerima yang direct dan juga data-data yang ada, saya nak ubah benda ni. Sebab itu satu soal pertindihan itu adalah satu perkara yang masalah besar dalam kerajaan. Kita ada berapa puluh agensi yang semuanya mengaku ialah kami sedang menjalankan program membantu Bumiputera. Kan contohnya kan, tapi program itu kejayaannya itu bercampur-campur lah kan, dan ada yang, dan saya ingat budaya orang kita juga, kalau ada 100 peserta yang betul-betul berjaya, 2 pesertanya, yang 98 lagi tu mungkin suam-suam. Lepas tu 2 itulah yang akan digembar-gemburkan. Yang 2 itulah yang digembar-gemburkan kan. Itu satu perkara yang kami sedang tukar. Dan sebab itu Kongres Ekonomi Bumiputera ni sebahagiannya ialah untuk kita menetapkan hala tuju dan pendekatan minda yang baru supaya kita tidak berterusan mengulangi perkara ini. Yang keduanya, saya sedia maklum, bukan saja dari segi program yang bersabit dengan Bumiputera, tapi program kerajaan keseluruhannya. Kalau program design itu tidak dibuat dengan berhati-hati, akhirnya ia tidak sampai sepenuhnya kepada penerima, kerana sebahagian itu pergi kepada konsultan kan. Sebab itu kalau tengok dalam pendekatan yang kita telah buat yang melibatkan orang miskin dalam setahun lepas kan, kita tidak lagi menggunakan konsultan untuk melatih dan sebagainya.
Dan wang itu pun kalau contohnya melalui IPR, wang pun kita tak bagi kepada penerima terus tunai. Yang kita buat ialah kita laburkan di dalam infrastruktur supaya dia mewujudkan peluang pekerjaan dan penerima itu mesti bekerja. Cuma oleh kerana kerajaan telah melaburkan untuk membina ekosistem dan infrastruktur itu, maka banyak risiko-risiko perniagaan itu telah diambil dan diserap oleh kerajaan. Boleh terangkan sedikit infrastruktur yang ada tu? Contohnya? Saya bagi contoh kalau macam IPR Intan kan. Kita selalu sebut pasal IPR Intan yang selalu juga dapat liputan kan. Sebab bila kita lihat pendekatan sebelum ini, dan pendekatan tu sama sebenarnya, baik yang melibatkan orang miskin ke, baik yang melibatkan syarikat ke, ada kecenderungan untuk bagi wang kepada kumpulan pelatih, dia latih, tapi yang buat duit tu ialah kumpulan pelatih itulah. Yang akhirnya yang latih tu 2-3 kali dia buat benda tu, dia give up lah, tak jadi kan. Jadi sebab itu dalam peruntukan untuk basmi kemiskinan dalam Intan, bila kita tengok kepada pertanian, kita tahu bahawa dia bukan semata-mata soal baja yang diberikan, soal polybag ke kan. Dia sebenarnya ialah kerana risiko perniagaan itu besar, dan risikonya besar kerana untuk sesuatu perusahaan pertanian moden itu berjaya, infrastrukturnya itu kena lengkap. Dia tak boleh contohnya hanya bagi modal 5,000, hasil ambil, kamu pergi bertani, nanti datang kutip baja. Dia tak jadi macam itu. Kerana akhirnya yang akan untung adalah orang yang jual baja, orang yang bekalkan polybag dan sebagainya kan. Jadi konsepnya ialah kerajaan buka tanah, bina pertanian moden, polybag semua ni memang dah disediakan, dan ini tidak diberikan dalam bentuk tunai. Tetapi peserta-peserta itu datang mengusahakan, dan dia kena kerja, kena jaga kan. Konsep yang sama itu juga, which is to a certain extent is about giving the fishing rod, not the fish. Konsep yang sama itu juga sedang kita bangunkan untuk program-program membantu Bumiputera, terutamanya di bawah agensi-agensi Kementerian Ekonomi seperti Teraju, Equinas dan juga Peneraju kan. Saya dah habiskan 7-8 bulan yang lepas memperbetulkan perkara-perkara ini, kerana kita dah audit pun program-program yang lepas. Dan saya memang tak berpuas hati lah, kerana pada pandangan saya dia ada perkara yang disalahgunakan, ada grant atau bantuan program itu tidak sampai kepada kumpulan yang sepatutnya, dan kalau itu diteruskan, ini akan terus menyebabkan sebahagian daripada usahawan Bumiputera akan terus mengatakan yang mereka tak dapat bantuan. YB, saya gembira bila YB kata YB dapat audit dan YB tak puas hati. Saya gembira. Okay? Kalau YB kata YB puas hati, saya rasa ada masalah lah kat situ. So, since YB dah rasa tak puas hati, and YB ada kata MOE tak lagi lantik konsultan. Okay. Tetapi agensi-agensi yang YB cakap tadi tu, Equinas, Raju, mereka ada lantik konsultan. So, maybe bajet yang diberikan tu mereka akan lantik sendiri. Dan soalan kedua pula, adakah mereka ni terlalu bloated? Okey, saya beritahu ya. Saya run company, setiap manusia yang masuk dalam company tu, saya dah tahu apa dia kena buat dan berapa baik dia kena buat. Kalau dia tak buat, kita kira masa dia lah, ni buang duit ni. Bukan buang duit lah, maknanya cost yang pergi kepada dia tak dijadikan productivity. Memang company kecil memang akan rasa benda tu. As it gets bigger, company besar pun, contohlah kita ambil yang listed companies, still private dan swasta pun akan ada sedikit ketirisan. Tetapi kalau dalam bentuk kerajaan dan juga agensi-agensi kerajaan, kita ada a few names kat sini tadi, termasuklah MARA dan whatnot, Peneraju. Adakah in your opinion mereka ni boleh slim downkan sedikit? Satu yang pasal konsultan tu kan, setiap peruntukan program itu diluluskan melalui tahun-tahun belanjawan, dan dia tak sama tau dengan private company. Private company kita buat bajet tahun itu. Jadi kebanyakan bajet tu kalau yang service base dia adalah OPEX kan. Capex tak banyak lah kalau service base kan. Jadi oleh itu it goes on year to year basis, dan juga dia tak banyak melibatkan kontrak jangka masa panjang.
untuk program-program kerajaan terutamanya yang melibatkan pengupayaan, selalunya apabila sesuatu peruntukan itu diluluskan dalam 1 tahun, program itu akan berjalan untuk beberapa tahun. Jadi contohnya kalau kontrak konsultan, program itu diluluskan dalam tahun 2020 dan program itu semasa diluluskan akan berjalan selama 5 tahun. Walaupun keputusan kita dah dibuat sejak kerajaan ini ambil alih ke arah hala tuju tertentu, tapi ada lagi baki-baki projek. Sebab itu saya ingat kalau ada yang masih lagi tengok, kerajaan dah bertukar, kenapa pendekatan tu ada yang macam dulu lagi, itu maknanya ia adalah saki baki daripada peruntukan dan juga program-program yang telah diikat kontraknya dengan pembekal-pembekal. Dan kita tak boleh batalkan begitu saja. What we can do is that we put a cut-off when we come in, dan hopefully dalam 1-2 tahun lagi semua program-program yang boleh diselaraskan, bila dah habis tempoh masa dia tidak akan disambung lagi, kan. So I think that may explain kalau you feel that some of what could have been improved from the past still continues now, is most probably because it's a continuation of previous programs. And kalau soal manning ni kan, bloated tak bloated kan, saya tahu the tendency kalau kita menguruskan syarikat kita sendiri, we always wonder kenapa lah banyak gitu gini kan. I think we have to look at it objectively in terms of manning. Of course you want to right size dan pastikan dia optimal manning, tapi kita juga kena ambil kira beberapa perkara kan. Satu ialah jabatan dan agensi kerajaan dia tak sama dengan syarikat swasta, kerana dia ada banyak bidang-bidang atau perkara-perkara yang dia tetap kena buat kerana itu menjadi tanggungjawab kepada masyarakat. Jadi ada fungsi-fungsinya yang sebenarnya tidak wujud di syarikat swasta. Rakyat ni dia kira kalau saya contohnya kalau saya tanya jabatan kerajaan, saya nak terus macam ni kan. Tapi jabatan kerajaan tu pula dia nak buat satu keputusan, dia kena semak sana dan dia kena tengok unintended consequences yang tidak terfikir kan. Jadi memang ada fungsi-fungsi dalam jabatan ataupun agensi kerajaan yang memang diperlukan, walaupun di mata kita daripada sektor swasta kenapa perlu ada ini kan. Having said that pun, saya ingat semua agensi, terutamanya kalau yang di bawah Kementerian Ekonomi, we did go through that process. Kita ada parameter kita untuk tentukan berapa optimal manning dia, right sizing kan. Dia ada 2 cara kan. Satu is you cut the manning. Satu lagi is that you sweat the asset. Maksudnya kalau manning tu 100 orang, sebelum ini output dia X%, dengan 100 orang itu kalau kita rasa sebenarnya they can run faster dan juga ada capacity untuk menjalankan lebih banyak program, maka mereka perlu ada productivity supaya output dia itu jauh lebih tinggi dengan jumlah kaki tangan yang sama. And a good example sebenarnya ialah di Kementerian Ekonomi sendiri. Kementerian Ekonomi, satu unit yang besarnya adalah unit perancang ekonomi. Unit perancang ekonomi sebelum menjadi Kementerian Ekonomi, mandatnya ialah untuk membuat dasar saja. Mereka tak menjalankan atau melaksanakan program. Apabila telah jadi Kementerian Ekonomi, maka kita buat program. Kan? Jadi pembasmian kemiskinan contohnya. Sebelum ini, pembasmian kemiskinan ini tak ada kena-mengena dengan unit perancang ekonomi. Dia buat dasar. Dia beritahu kena begini-gini kan. Jadi dengan jumlah kaki tangan yang sama, contohnya dalam unit pembasmian, bahagian pembasmian kemiskinan, ada lebih kurang 12-13 orang je yang selama ini mereka hanya membuat dasar. Sekarang ini mereka kena bergelumang untuk menoktahkan kemiskinan. Dia kena buat program buka sana, buka sini, cari orang miskin sebagainya kan. Jadi
Kalau secara logiknya boleh sajalah kumpulan ini maklumkan kat saya, kecuali tambah 20 orang lagi kami tak boleh buat. Tapi itu bukan hala tuju kita lah. Pendekatan kita ialah with the same amount of people and resources, you now have to do double than what you did before. Begitulah juga pendekatan saya dengan agensi-agensi yang ada di bawah Kementerian Ekonomi, dan saya ingat pendekatan itu pun digunakan oleh kementerian-kementerian lain juga. Kalau ada yang jelas is fat dan tidak diperlukan, unit itu tak diperlukan, then I think you will do necessary to right size it. Of course dia kena ada proses dia lah, kerana orang yang sedia ada tu dia ada contract of employment dia dan sebagainya, so you have to do the right thing to right size it kan. Tapi kalau benda tu nampak tak redundant, ada sebab kenapa dia ada kat situ, tapi kita rasa ada ruang untuk dia buat lebih banyak, then to me the right approach is to double down dengan kerja itu supaya they have to manage double or triple than what they used to do. YB, Baik sahabat-sahabat semua, itu dia. Ya, ini antara perbincangan yang profesional sahabat-sahabat semua. Walaupun diajukan dengan soalan-soalan yang panas, tapi cara soalan itu dikemukakan begitu berhema walaupun panas, padu. Dan YB Rafizi Ramli juga menjawab dengan penuh detail sahabat semua. Jadi bagi kita yang mendengar, ini adalah satu perkara yang kita boleh anggap sebagai professional way. Cara profesional menjawab soalan yang boleh memberikan pengertian, pencerahan kepada kita di luar sini yang selalu dimomokkan oleh pihak pembangkang, khususnya berkaitan dengan tugas Kementerian Ekonomi YB Rafizi Ramli yang seringkali dijajah gagal dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tidak memahami pun skop tugas utama kementerian ini. Dan hari ini sedikit demi sedikit seperti mana pencerahan daripada YB Rafizi Ramli, inilah perkara yang mereka sedang usahakan, lakukan, memang padu, memang terbaik sahabat semua. Jadi sekali lagi terima kasih. Sekiranya anda memberikan sebarang pandangan, boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.